Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdul Aziz bin Ishak dari Politeknik Seberang Perai akan membentangkan satu kajian bertajuk Penerimaan Aplikasi Mudah Alih iHub sebagai medium pembelajaran sokongan bagi pelajar yang mengambil kursus DPL 6043, Operasi Pengurusan Pelabuhan dan DPL 20023, Prinsip dan Amalan Pengangkutan, Diploma Logistik dan Rangkaian Bekalan Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang. Pengenalan. Ledakan teknologi maklumat dan pembangunan teknologi kuasa digital bukan sekadar telah merubah landscape komunikasi secara amnya, bahkan ia turut merubah kaedah penyampaian ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi terutamanya evolusi internet telah mencabar konsep dan teori pendidikan tradisional, terutamanya terhadap proses dan konsep pembelajaran di dalam bilik darjah serta metodologi penyampaian pengajaran dan pembelajaran. Pembangunan inovasi dalam penyampaian maklumat meningkatkan keupayaan setiap individu untuk belajar dan mempelajari dalam pelbagai satu situasi yang fleksibel. Kemudahan pengurusan maklumat membolehkan individu belajar dalam pelbagai pengalaman pembelajaran menerusi internet. Dan demikian ditegaskan oleh Zahiyah dan Abdul Razak dalam tahun 2010. Secara khasnya, pengalaman belajar individu boleh berlaku dalam satu ruang kerja pribadi dan ruang kerja kolaboratif yang memerlukan pelajar bertukar maklumat secara sinkroni atau asinkroni di dalam laman sesawang web sehingga membolehkan sesiapa saja dihubungkan dalam konteks global village. iHub adalah satu platform aplikasi mudah alih yang bersepadu dibangunkan oleh pensyarah program Diploma Logistik dan Rangkaian Bekalan. Pembangunan iHub bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepahaman para pelajar dalam bidang logistik, rangkaian bekalan, perkapalan, pengangkutan dan operasi pengurusan pelabuhan. Secara khasnya, iHub menggabungkan 3 elemen utama iaitu pengetahuan, penilaian kendiri dan juga ruang responsif kepada pelajar dan juga pensyarah. Latar belakang kajian. Agenda pembangunan teknologi dalam pengurusan penyampaian maklumat dalam konteks pengajaran dan pembelajaran dilihat telah mengalami peningkatan yang drastik dalam abad yang ke-21 ini. Teknologi multimedia yang telah berkembang pesat memberikan cabaran tersendiri kepada penggunanya sama ada dari sudut pemaksaan kemahiran dalam menggunakannya ataupun dalam sudut spesifikasi teknikal sistem tersebut. Saifuddin dalam kajiannya 2002 menyatakan sistem multimedia ialah penggunaan alat teknologi maklumat yang menggabungkan pendengaran dan penglihatan. Seterusnya diproses oleh pemikiran dalam membentuk satu maklumat. Nur dan Lilia dalam tahun 2002 juga menjelaskan, namun teknologi multimedia mempunyai potensi yang sangat besar dalam meningkatkan mutu serta memberikan cabaran terhadap kecekapan proses pengajaran dan pembelajaran. Pembangunan aplikasi pembelajaran dan pengajaran atau pembelajaran semakin berkembang kerana ia dilihat menyediakan platform pembelajaran yang lebih fleksibel, mudah alih dan mempunyai jangkauan yang lebih meluas. Matlamat utama penyampaian menerusi kaedah pembelajaran ini ialah untuk memperkasakan lagi aras kognitif individu agar dapat menguasai ilmu pengetahuan sepenuhnya. Penyataan masalah. Pendidikan di Politeknik tidak terkecuali memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa wayar dan teknologi mudah alih dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini ditegaskan oleh Abdul Rahman dan Muhammad Hashim dalam tahun 2011. Platform e-pembelajaran ini dilihat sebagai platform yang membantu pengajar dalam memperkasa pengetahuan pelajar di samping ia juga menjadi medium penilaian pelajar. Penggunaan platform ini juga menerima pelbagai reaksi serta persepsi daripada pelajar yang menggunakan platform ini. Hasil dari kajian dijalankan oleh Muhammad Syukri Saud, Muhammad Anwar Abdul Rahman dan Ting dalam tahun 2007 yang dipetik dalam kajian oleh Agatha dan Muhammad Suhaimi 2016 menyatakan bahawa penerimaan e-pembelajaran dipengaruhi juga oleh halangan-halangan ciri pembelajaran yang kurang menarik, kurang mesra dan kurang interaktif. Pembelajaran yang berteraskan kepada platform SIROS juga telah dilihat mempunyai kelemahan yang disebabkan oleh kurangnya kemahiran dimiliki oleh pensyarah dan ia seterusnya menyebabkan berlaku kegagalan dalam proses penyampaian yang melibatkan e-pembelajaran menerusi platform SIROS. Ini ditegaskan oleh Zurina et al. Dalam tahun 2009. Tuan-tuan dan puan-puan
flexibility, kecepatan, accessibility dan mobility dalam pengajaran dan pembelajaran perlu diberikan penumpuan utama kerana ia dilihat sebagai salah satu dari cabang keberkesanan dalam penyampaian. Interaksi secara langsung di antara pensyarah dan pelajar di samping penggunaan aplikasi mudah alih merupakan peluang dalam meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat. Pengajaran dan pembelajaran menerusi platform mudah alih seharusnya dipertimbangkan oleh para pensyarah sebagai wadah penyampaian alternatif yang lebih berkesan di dalam dan di luar bilik kuliah. Objektif kajian. Mengenal pasti tahap penerimaan platform SIDOS sebagai medium pembelajaran sokongan bagi pelajar yang mengambil kursus DPL 6043, Operasi Pengurusan Pelabuhan dan DPL 20023, Prinsip dan Amalan Pengangkutan. Mengenal pasti tahap penerimaan aplikasi iHub sebagai medium pembelajaran sokongan platform SIDOS bagi pelajar yang mengambil kursus DPL 6043 dan Operasi Pengurusan Pelabuhan dan DPL 2023 Prinsip dan Amalan Pengangkutan. Dan yang ketiganya adalah bagi mengenal pasti hubungan antara penerimaan platform SIDOS dengan penerimaan aplikasi iHub. Sorotan karya. Menurut Sings, O'Donoghue dan Wharton, dalam tahun 2005 menjelaskan konsep pembelajaran secara e-pembelajaran, maka mereka mempunyai lebih banyak kelebihan dari sudut alternatif berbanding pembelajaran secara tradisional, yang mana ia akan memberikan model kendiri kepada pelajar dan menjadi pelajar yang bebas dan terarah ke diri. Manakala Rubiah dan Jamilah dalam tahun 2009 menegaskan, menerusi agenda pembangunan e-pembelajaran ini, maka proses pembelajaran pemikiran kritis dan kreatif boleh berlaku dengan berkesan. Menerusi model CALT dalam tahun 2020 menjelaskan SIDOS, Curriculum Information Document Online System, merupakan sistem berasaskan web yang direka bentuk khas bagi mengawal inventory kurikulum secara efisien dan efektif bahan-bahan pembelajaran dan perkongsian pengetahuan. Brown dalam tahun 2005 menjelaskan kaedah ini memberikan peluang dan mengoptimalkan interaksi antara pengajar dan pelajar, antara komuniti pengajar dan di antara khalayak ahli komuniti yang mempraktiskannya. Manakala Direction dalam tahun 2009 menyatakan kajian oleh penyelidik dari Universiti Multimedia mendapati bahawa pelajar menunjukkan tahap minat yang tinggi dalam menggunakan peranti mudah alih berbanding dengan pensyarah. Manakala Goksu dan Atici dalam tahun 2013 menjelaskan kajian di dalam bidang pendidikan jarak jauh, e-pembelajaran dan mobile learning menyatakan bahawa kaedah pembelajaran ini telah menjadi sokongan kepada kaedah pembelajaran sebenar, meningkatkan interaksi dan menyumbang kepada pemupukan pembelajaran. Skop kajian. Skop kajian ini tertumpu kepada pengumpulan maklumat berkaitan penerimaan pelajar dalam pelaksanaan konsep e-pembelajaran menerusi SIDOS dan M-pembelajaran menggunakan aplikasi mudah alih iHub. Kajian ini juga dijalankan bagi melihat tentang hubungan yang wujud di antara platform SIDOS dengan aplikasi iHub sebagai medium sokongan pengajaran dan pembelajaran. Metodologi. Reka bentuk kajian ini merupakan jenis kuantitatif secara tinjauan yang menggunakan borang soal selidik, populasi dan sampel kajian. Pelajar jurusan Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan sesi Disember 2019 kursus DPL 6043 Pengurusan Operasi Pelabuhan dan DPL 20023 Prinsip dan Amalan Pengangkutan. Populasi kajian adalah pelajar-pelajar semester 4 dan semester 2 iaitu seramai 184 orang. Sampel kajian adalah seramai 134 orang yang mewakili populasi kajian. Sampel saiz ditentukan dengan merujuk kepada jadual penentu saiz sampel Krejci dan Morgan. Manakala instrumen kajian, penggunaan borang soal selidik atas talian telah digunakan dalam pengumpulan data. Borang soal selidik telah dibangunkan menggunakan Google Form dan telah diedarkan kepada responden. Bagi meningkatkan kadar maklum balas, borang soal selidik responden, pendekatan bertemu terus dengan responden telah digunakan pakai. Analisis data. Data yang telah diperolehi dianalisis menggunakan Precision Statistical Package for Social Science versi 25. Kaedah deskriptif dan inferensi telah digunakan. Tahap penerimaan platform SIDOS dan tahap penerimaan aplikasi iHub yang dikaji dinyatakan dalam menggunakan peratusan min dan sisihan piawai. Min yang diperoleh ditafsirkan menggunakan cara interpretasi dapatan statistik deskriptif yang dicadangkan oleh Jamil dalam tahun 2002.
Data juga telah dianalisis menggunakan korelasi Pearson bagi melihat sama ada terdapat hubungan yang signifikan di antara pemboleh ubah penerimaan platform CDOS dengan pemboleh ubah penerimaan aplikasi iHub. Analisis data diinterpretasi menggunakan anggaran kekuatan hubungan di antara pemboleh ubah oleh Chua dalam tahun 2012. Analisis kajian. Seramai 72.4% atau 97 orang merupakan pelajar perempuan dan 27.6% atau 37 orang merupakan pelajar lelaki. Dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar perempuan merupakan pelajar yang paling dominan dalam jurusan Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan. Manakala 58.2% merupakan pelajar yang mengikuti kursus DPL 6043 Operasi Pengurusan Pelabuhan dan hanya 41.8% saja yang mengikuti kursus DPL 20023 Prinsip dan Amalan Pengangkutan. Ini menunjukkan bahawa pelajar semester 4 lebih terbuka dalam penggunaan teknologi dalam meningkatkan pemahaman mereka sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Tahap penerimaan platform CDOS sebagai medium pembelajaran sokongan. Secara keseluruhan, tahap penerimaan pelajar terhadap platform CDOS dalam proses pembelajaran dan pengajaran sama ada dalam kelas ataupun ketika pembelajaran kendiri adalah tinggi. Ini kerana yang pertamanya pelajar mahir dalam menggunakan platform CDOS, yang keduanya pelajar mendapat galakan daripada pensyarah untuk menggunakan platform CDOS dalam proses pembelajaran mereka. Nilai min keseluruhan tahap penerimaan platform CDOS ialah 3.76, iaitu berada pada tahap yang tinggi. Item kedua yang ditanya, saya mahir menggunakan CDOS merupakan item yang memperolehi min tertinggi iaitu sebanyak 4.16. Manakala item yang ke-19, saya berasa kurang selesa semasa menggunakan CDOS merupakan item yang paling rendah nilai minnya iaitu 2.77 dan berada pada tahap yang sederhana. Tahap penerimaan platform CDOS sebagai medium pembelajaran sokongan. Hasil dapatan terhadap 134 responden didapati peratusan sangat setuju terhadap penerimaan platform CDOS adalah sebanyak 33% dan yang setuju adalah 35%. Ini menunjukkan lebih daripada separuh pelajar menerima penggunaan CDOS dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Walau bagaimanapun terdapat 25% pelajar tidak pasti serta 9% pelajar tidak setuju dan 4% sangat tidak setuju dalam penggunaan CDOS sebagai medium pembelajaran sokongan. Ini seiring dengan item, saya kurang minat menggunakan CDOS di mana terdapat segelintir pelajar kurang berminat menggunakan CDOS. Tahap penerimaan aplikasi iHub sebagai medium pembelajaran sokongan platform CDOS. Secara keseluruhannya, tahap penerimaan pelajar terhadap aplikasi iHub dan proses pembelajaran dan pengajaran sama ada dalam kelas ataupun ketika belajar kendiri adalah tinggi. Ini kerana ia dapat membantu pelajar untuk belajar sendiri tanpa mengira masa dan tempat. Keduanya mesra pengguna dan mudah dicapai. Dan yang ketiganya mendapat galakan pensyarah untuk menggunakan aplikasi iHub. Skor min bagi tahap penerimaan aplikasi iHub, nilai min keseluruhan tahap penerimaan aplikasi iHub ialah min 3.99, iaitu berada pada tahap yang tinggi. Daripada jadual didapati 15 item berada pada tahap tinggi dan 4 item berada pada tahap sederhana. Item yang ke-8, iHub membantu saya untuk belajar sendiri tanpa mengira masa dan tempat, merupakan item yang memperolehi min tertinggi iaitu sebanyak 4.39. Manakala item ke-19, saya kurang minat menggunakan iHub, merupakan item yang paling rendah nilainya iaitu min 2.57. Namun, ia masih berada pada tahap yang sederhana. Tahap penerimaan aplikasi iHub sebagai medium pembelajaran sokongan platform CDOS. Dapatan menunjukkan 39% pelajar sangat setuju dan 36% pelajar setuju menggunakan aplikasi iHub dalam meningkatkan pemahaman mereka sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Manakala sebanyak 15% tidak pasti dan 6% tidak setuju serta 5% sangat tidak setuju dengan penggunaan aplikasi iHub. Hubungan antara pemboleh ubah penerimaan platform CDOS dengan pemboleh ubah penerimaan aplikasi iHub. Terdapat perhubungan positif yang signifikan di antara pemboleh ubah penerimaan platform CDOS dengan penerimaan aplikasi iHub. Hipotesis null ditolak ini kerana nilai kesignifikannya ialah 0.00 iaitu lebih kecil dari nilai signifikan yang ditetapkan 0.01.
Manakala nilai perkali R bagi pemboleh ubah penerimaan platform CDOS dan penerimaan aplikasi iHub adalah 0.634. Kedua-dua pemboleh ubah ini mempunyai hubungan positif yang sederhana kuat. Perbincangan. Tahap penerimaan platform CDOS sebagai medium pembelajaran sokongan. Penerimaan pelajar terhadap platform CDOS dalam proses pembelajaran dan pengajaran sama ada di dalam kelas ataupun ketika belajar sendiri adalah tinggi, iaitu dengan nilai min sebanyak 3.76. Di sini, pelajar sangat positif dalam penerimaan platform CDOS. Penerimaan positif ini didasari oleh kemahiran mereka dalam menggunakannya, berpengetahuan tinggi dalam penggunaan CDOS, galakan dan dorongan pensyarah yang positif, berinisiatif dan CDOS dianggap sebagai rujukan utama. Dan ini disokong oleh Nurhanishan, Nurhani dan Syarbila dalam tahun 2015. Pelajar-pelajar sememangnya mempunyai inisiatif sendiri dalam melayari CDOS. Manakala Nur Afandi dan Ling dalam tahun 2015, pelajar-pelajar adalah berkemahiran dalam mengikuti konsep pembelajaran sepenuhnya. Tahap penerimaan aplikasi iHub sebagai medium pembelajaran sokongan platform CDOS. Tahap penerimaan pelajar terhadap aplikasi iHub dalam proses PNP sama ada dalam kelas ataupun ketika belajar kendiri adalah tinggi, iaitu dengan nilai min sebanyak 3.99. Pelajar dapat melakukan pembelajaran kendiri tanpa mengira masa dan tempat. Ini didasari oleh pembelajaran kendiri yang fleksibel, mesra pengguna, interaktif, mudah dicapai, galakan dan dorongan oleh pensyarah, dan pembelajaran secara real time. Dan ini disokong oleh Tiampa dalam tahun 2004, pembelajaran secara kolaboratif antara rakan meningkatkan kerjasama dan perkongsian pendapat. Syakirah et al. Dalam tahun 2018 menjelaskan minat menerusi ciri interaktif. Dan Nur Afandi dan Ling dalam tahun 2011, ia menyatakan dorongan pensyarah memainkan peranan utama dalam meningkatkan minat dan motivasi penggunaannya. Tahap penerimaan aplikasi iHub sebagai medium pembelajaran sokongan platform CDOS. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan di antara penerimaan platform CDOS dengan penerimaan aplikasi iHub. Semakin meningkat tahap penerimaan CDOS, secara tidak langsung meningkatkan penerimaan terhadap aplikasi iHub. Secara keseluruhan, sebanyak 75% pelajar lebih bersetuju menerima aplikasi iHub berbanding sebanyak 66% yang bersetuju menerima CDOS. Secara kesimpulannya, ini menunjukkan pelajar lebih bersetuju menggunakan aplikasi iHub berbanding dengan CDOS kerana ciri-cirinya yang lebih interaktif dan maklumat yang boleh dicapai secara real time, dan adalah dicadangkan agar diperluaskan penggunaannya kepada politeknik lain yang mempunyai program jurusan logistik dan rangkaian bekalan sebagai salah satu daripada platform sokongan pembelajaran. Rumusan. Keperluan pelaksanaan e-pembelajaran merupakan satu kaedah pembelajaran yang pada masa kini sangatlah diperlukan, dan penggunaan teknologi tanpa wayar tidak akan membataskan capaian maklumat walau di mana kita berada. Tidak dinafikan bahawa platform CDOS merupakan satu kaedah pembelajaran utama yang digunakan di seluruh politeknik Malaysia. CDOS merupakan medium sokongan pembelajaran utama dalam sesi PNP terkini. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, pembelajaran juga harus diberikan perhatian utama oleh tenaga pengajar kerana ianya mampu dan berpotensi menjadi medium penyampaian maklumat. Pembangunan aplikasi iHub yang menggabungkan elemen pengetahuan, penilaian dan pelaporan aktiviti pelajar harus diberi peluang kerana ia merupakan satu platform terbaik kepada pelajar dan pensyarah dalam meneroka ruang dan bidang ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih dari saya. Salam hormat.